Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabi Rasulillah ajma'in wa ila ulama wal awliya wasyuhada wassalihin wa ila sahibi hadzal kitab mubarak al-imam Jalaluddin As-Sawi wa Jalaluddin Al-Mahalli wa ila Imam As-Sawi rahmatullah alaihim. Syai'un lillah wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi wa nasta'inuhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keizinan untuk kita menyambung pengajian ataupun pembacaan kitab tafsir Al-Imam Al-Imamain Al-Jalalain, iaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahmatullahi alaihima ajma'in. Dan kita telah sampai pada pertemuan yang lepas. Lama dah sebenarnya kita berhenti. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan taufik untuk hamba membaca kembali tafsir ini. Dan kita telah sampai pada ayat ke-40 surah Al-Baqarah. Jadi tuan-puan dirahmati Allah, seperti mana yang kita tahu, surah Al-Baqarah ialah satu surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Madinah. Merupakan surah yang antara yang pertama diturunkan di Madinah. Ya, kalau tidak, setengah ulama kata surah yang pertama diturunkan di Madinah ada surah Wailun lil Mutaffifin, dan selepas itu barulah surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ialah surah yang terpanjang dalam Al-Quran yang merangkumi 286 ayat. Dan surah ini merangkumi 2 juzuk setengah dalam Al-Quran. Surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ialah surah yang menceritakan pada bahagian kedua daripada surah ini, menceritakan berkaitan dengan syariat dan perundangan Islam, seperti hukum hakam yang berkaitan dengan riba, berkaitan dengan hutang, berkaitan dengan talak dan sebagainya. Dan bahagian yang pertama daripada surah Al-Baqarah bercerita berkaitan dengan kisah-kisah yang Allah SWT bawa datang, yang kita telah mulakan pada pertemuan sebelum ini, berkaitan dengan kisah Nabi Adam AS. Kisah Nabi Adam pada ayat ke-30 surah Al-Baqarah ialah kisah yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga nida atau seruan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang pertama pun juga dalam surah Al-Baqarah. Seperti mana ayat sebelum ni, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia sembahlah Tuhan kamu. Itu ayat ke ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Jadi kita hari ini insya-Allah akan sama ayat ke-40. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, ayat 21. Ayat 21. Jadi hari ini kita sampai kepada ayat ke-40 daripada surah Al-Baqarah. Jadi para hadirin dirahmati Allah,
bermula daripada ayat ke-40 surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala mula menceritakan berkaitan dengan kisah yang seterusnya. Kerana pada ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam dengan isterinya Sayyidatina Hawa, dan kisahnya dengan iblis dan dengan malaikat. Maka setelah akhir sekali kita tengok kisah Nabi Adam ini, dari ayat yang kita baca sebelum ni, ayat ke-38, qul nahbitu minha jami'an, kata Allah, turunlah kamu semua ke atas muka bumi. Jadi itu ayat terakhir kisah antara Nabi Adam alaihissalam berserta dengan iblis. Maka hari ini Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-40 Allah Subhanahu wa taala menukar daripada kisah Nabi Adam kepada kisah yang sangat besar bahagiannya dalam surah Al-Baqarah ini, sehingga dia sampai ke, tak silap pun, hujung juzuk 1. Tengah juzuk 1 tu masih lagi bicara perkara ni, sehingga lepas tu pun masih lagi bicara perkara ni, iaitu tentang Bani Israel, iaitu tentang kaum Yahudi, iaitu tentang beberapa perkara berkaitan dengan mereka. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah taala kurniakan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut apakah respon, apakah yang mereka lakukan terhadap nikmat yang Allah taala kurniakan kepada mereka. Kemudian Allah SWT juga menyebut apakah azab yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel. Kemudian Allah SWT juga menyebut dalam bahagian kedua, atau kita sebut juzuk 1 lah, juzuk 1 daripada surah Al-Baqarah ini, Allah SWT juga menyebut berkaitan dengan sifat-sifat orang Yahudi yang berada bersama dengan Rasulullah SAW di Madinah. Jadi 4 perkara yang kita akan, insya-Allah kita akan ketemu dalam juzuk pertama daripada surah Al-Baqarah, bermula daripada ayat 40 yang kita akan baca pada malam ini. Yang pertama tadi berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Bani Israel. Yang kedua, su'u fi'lihim, respon mereka yang sangat teruk, sangat jahat terhadap apa yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Yang ketiga adalah apakah apakah akibat, apakah akibat daripada perbuatan-perbuatan mereka itu. Dan yang keempat adalah apakah sifat-sifat bagi orang Yahudi yang berada di Madinah, seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Maka pada malam ini kita sambung pada ayat ke-40, firman Allah Subhanahu wa taala, Ya Bani Israel اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala, hai Bani Israel, bermaksud anak-anak Israel, ingatlah kamu semua tentang nikmat aku yang telah aku kurniakan kepada kamu semua, dan tunaikanlah janji-janjiku, nescaya aku akan tunaikan janji aku kepada kamu. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadaku maka kamu semua takutlah. Wa aminu, dan berimanlah kamu semua, bima anzaltu, terhadap apa yang aku turunkan. Musaddiqan, aku turunkan itu membenarkan, lima ma'akum, apa yang ada di sisi kamu.
dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kufur dengannya. Wala tashtaru, dan janganlah kamu beli dengan ayat ataupun janganlah kamu jual ayat-ayat aku itu dengan harta yang sedikit ataupun harga yang sedikit. Maka hanya kepadaku kamu perlu takutlah kepadaku. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu putar belik kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan kamu menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah kamu semua salat dan tunaikanlah kamu semua zakat. Warka'u, dan rukuklah kamu semua bersama orang-orang yang rukuk. Baik. Jadi hari ini kita tengah sampai ayat 43 dah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, ya Bani Israel. Kata al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam mentafsirkan Bani Israel, mereka ialah aulad Yaqub. Mereka adalah anak-anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kumpulan orang Yahudi ni bukan dengan panggilan hey orang Yahudi. Dia panggil ni hey anak-anak Israel. Jadi kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata ulama antaranya Syekh Asy-Sya'rawi, dia kata Allah memanggil orang Yahudi dengan panggilan yang sangat mereka sukai. Jadi orang Yahudi ni suka kalau kita panggil dia hey anak-anak Israel. Kenapa? Kerana mereka menganggap Israel tu maksud adalah gelaran kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Israel maksudnya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub anak kepada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ialah anak kepada Nabi Ibrahim. Jadi susur galuh Yahudi ni kembali kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub gelaran di antara yang paling masyhur ialah Israel. Jadi kita kata Israel. Israel ni bukan maksud yang tak molek, tak comel. Israel tu maksudnya hamba Allah. Isra maksudnya hamba, il tu maksudnya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggelar kepada Nabi Yaqub alaihissalam dengan gelaran yang istimewa, dengan gelaran Israel. Jadi Israel maksudnya hamba Allah. Dia banyak lagi, ada Ismail, ada Israel, ada Jibril. Il tu semua dalam bahasa Ibrani maksudnya Allah, maksudnya Tuhan. Ada il belakang Israel, Israfil, Mikael. Cuma makna dia berbeza lah. Kalau Israel maksudnya hamba Allah. Jadi gelaran yang diberikan kepada Nabi Yaqub ini ialah gelaran yang sangat disukai oleh Yahudi. Hei anak-anak hamba Allah yang mulia yang pernah menjadi tok kamu dulu, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi orang Yahudi bila dipanggil dengan gelaran itu, maka mereka seolah-olah dipanggil dengan nama nenek moyang mereka. Maka suka dengan panggilan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan gelaran yang paling disukai oleh mereka, kerana Allah Subhanahu wa taala ingin menegur terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang sangat jahat. Jadi dalam ayat-ayat kita akan baca ni adalah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada ulama-ulama dan juga orang Yahudi yang berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Al-Imam As-Sawi dalam mentafsir ayat ni, dia kata kita ni setiap kali kita baca Al-Quran tu diturunkan yang utama, yang pertamanya kepada orang Islam, bukan orang Yahudi, bukan pendeta Yahudi, bukan Yahudi yang berada pada zaman Rasulullah. Kerana Al-Quran diturunkan untuk menjadi panduan hidayah kepada umat manusia kesemuanya. Dan yang terutamanya ialah orang yang bertakwa, orang beriman. Jadi bila Allah Ta'ala tegur orang Yahudi, tegur ulama Yahudi, maka yang pertama sekali menerima teguran itu ialah kita. Kerana ada kaitan teguran kepada ulama Yahudi itu dengan teguran kepada kita. Kerana boleh jadi kita terjatuh dalam lubang yang sama seperti yang mana dilakukan oleh pendeta Yahudi. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum.
Ingatlah aulad Yaqub, atau ingatlah wahai Bani Israel, wahai anak-anak Israel, ingatlah nikmat-nikmatku. Jadi kita pun suruh tolong juga. Tuhan kata, hey manusia, hey orang Islam, hey Muhammad, hey Yaqub, hey apa nama kamu, ingatlah nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Kena belaka. Orang Yahudi pun kena, orang Islam pun kena belaka. Jadi Tuhan, walaupun ayat ini diturunkan secara khusus pada Bani Israel, tapi ulama kata kita kena letak diri kita situ juga, kerana boleh jadi kita buat apa yang dibuat oleh Bani Israel. Ingatlah nikmat yang telah aku kurniakan kepadaku, iaitu kata Imam Suyuti, ay ala abaikum min al-inja' min fir'aun wa falqil bahri wa tadlil ghamam wa ghairi dhalika bi an tashkuruha bi ta'ati, iaitu nikmat yang Allah Ta'ala kurnia kepada nenek moyang kamu dahulu. Nenek moyang kamu di kalangan orang Yahudi di Madinah itu, nenek moyang dia iaitu orang Yahudi yang hidup pada zaman Fir'aun, pada zaman Nabi Musa. Jadi Allah Ta'ala kurniakan nikmat kepada orang Yahudi yang berada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala kurniakan mereka supaya mereka ni semua selamat daripada kezaliman Fir'aun. Kalau tak selamat, mana boleh jadi bangsa Yahudi ni pupus atas muka bumi. Jadi Allah Ta'ala takdirkan mereka ni selamat daripada kekejaman Fir'aun. Dan Allah SWT juga falqil bahri, Allah SWT juga telah memisahkan laut supaya mereka dapat menyeberang laut mereka. Dan Allah SWT juga menutup mereka dengan awan. Ada banyak lagi nikmat yang akan disebutkan selepas ini secara tafsir. Yang ayat ni disebutkan nikmat kepada orang Yahudi secara umum. Lepas ni akan disebutkan nikmat kepada orang Yahudi secara terperinci. Jadi kepada kita pula, kita nikmat kita banyaklah, tidak boleh lauk kita ni. Nikmat kita yang Allah Ta'ala kurnia tu banyak. Kita selamat daripada ujian, kita selamat daripada penyakit, kita selamat daripada kezaliman. Banyak kita selamat. Sebab tu ulama kata kita nak tengok ayat Quran ni, kita tengok atas diri kita. Jadi Fir'aun ataupun Yahudi pada zaman Nabi Musa tak ada dah. Yang selamat daripada kezaliman Fir'aun tu kita, yang Allah Ta'ala selamatkan daripada kezaliman pemimpin. Kerana kita boleh jadi tidak hidup pada zaman penjajah pada hari ini. Jadi kita selamat. Itu nikmat yang sangat besar, nikmat keamanan. Wa aufu bi ahdi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tunaikanlah janjiku, alladhi ahidtuhu ilaikum minal imani bi Muhammad. Tunaikanlah janji. Jadi perjanjian ni berlaku antara dua pihak. Yang berlaku antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang Yahudi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat perjanjian dengan orang Yahudi supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beriman kepada Nabi yang diutuskan kepada mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perjanjian supaya mereka beriman kepada Nabi yang akan diutuskan di akhir zaman. Jadi itu perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat mereka ditulis supaya mereka beriman dengan Nabi yang diutuskan di akhir zaman. Jadi perjanjian keimanan itu mereka perlu tunaikan. Kita pun lebih kurang juga. Kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali kita mengucap kalimah syahadah, maka kita menjadi Muslim. Maka Muslim wajib untuk kita patuh kepada semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janji-janji kamu hai orang Yahudi. Begitu juga kita orang Islam, penuhilah janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara janji Allah kepada orang Yahudi ialah mereka perlu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman yang akan diutuskan. Maka kata Allah, ufi bi ahdikum, sekiranya kamu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah, ufi bi ahdikum alladhi ahidtu ilaikum minats thawabi alaihi bi dukhulil jannah, barulah aku akan menunaikan
janji aku terhadap kamu semua, iaitu dengan memberikan kamu ganjaran masuk syurga Allah SWT. Jadi orang Yahudi kalau nak masuk syurga Allah, maka mereka perlu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada kulah kamu takut. Khafuni fi tarkil wafa'i bihi duna ghairi. Kata Allah, kata Al-Imam As-Suyuti, takutlah kepada aku dengan kamu meninggalkan, daripada kamu melakukan perbuatan meninggalkan menunaikan janji kepadaku. Kemudian kata Allah, wa aminu bima anzaltu minal Quran, dan berimanlah kamu semua. Jadi Tuhan kata, berimanlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kata Allah, wa aminu, dan berimanlah kamu semua dengan apa yang aku turunkan, iaitu kitab Allah yang terakhir, iaitu kitab Al-Quran. Yang kitab Al-Quran itu kata Allah, musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada di sisi kamu. Apa dia di sisi kamu tu? Minat Taurah, iaitu kitab Taurat. Bimuwafaqatihi, membenarkan tu maksud samanya kitab Al-Quran tu dengan kitab Taurat. Dari sudut apa? Dari sudut bimuwafaqatihi lahu fit tauhid wan nubuwah. Samanya kitab Al-Quran seperti kitab Taurat, dengan kedua kitab itu menyebut tentang ilmu akidah, ilmu tauhid yang sama, ilmu kenabian yang sama, ya, walaupun syariatnya berbeza, ya, tetapi ilmu akidah, ilmu tauhidnya sama. Jadi kitab Al-Quran membenarkan apa yang disebutkan, dijanjikan Allah dalam kitab Taurat. Kemudian kata Allah menegur orang Yahudi, wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kamu semua menjadi orang pertama yang kufur dengannya. Iaitu kata Imam Suyuti, min ahlil kitab lianna khalfakum taba'un lakum fa ithmuhum alaikum. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kufur kepada Al-Quran. Jadi para ulama sini menimbulkan satu persoalan. Kenapa? Kerana orang pertama yang kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang Yahudi. Sebaliknya orang yang pertama kufur dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kafir Quraisy di Mekah. Jadi kenapa Allah SWT menyebut di sini wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kamu menjadi orang pertama yang kufur dengan Al-Quran. Jadi sebab itu Al-Imam Suyuti mentafsirkan ayat ni sebagai orang yang pertama kufur dengan Al-Quran dari kalangan yang khusus, dari kalangan Ahlul Kitab. Jadi kalau dalam kalangan manusia keseluruhannya, orang pertama yang kufur dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah orang Quraisy, kafir Quraisy. Abu Lahab, Abu Jahal, itu orang pertama yang kufur dengan Al-Quran. Tapi di sini wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kamu jadi orang pertama yang kufur, iaitu daripada kalangan Ahlul Kitab. Kerana kata Imam Suyuti, kerana kalau kamu kufur, kamu jadi orang pertama yang kufur terhadap Al-Quran di kalangan Ahlul Kitab, maka semua Ahlul Kitab yang datang selepas kamu selepas ini sehingga ke akhir zaman, semuanya mengikut kamu dan kamu mendapat dosa-dosa mereka. Kerana dosa kamu, dosa mereka akan disandarkan kepada kamu. Kerana Nabi sebut, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, wa man sanna sunnatan hasanatan falaha wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sesiapa yang menunjukkan satu jalan, satu sunnah yang baik, maka baginya pahala, dan pahala baginya pahala, dan pahala orang yang melakukan, setiap orang yang melakukan amalan kebaikan yang dia tunjuk pada orang lain itu, dia akan dapat pahala setiap orang yang buat sehingga hari kiamat. Dan begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man sanna sunnatan sayyi'ah, sesiapa, barang siapa yang menunjukkan satu jalan yang jahat, satu perbuatan yang jahat, satu perbuatan maksiat, satu perbuatan kufur, maka baginya dosa dan dosa semua orang yang mengikut perbuatan dia sehingga ke hari kiamat.
Jadi orang kafir ni kalau dia kufur kepada Nabi Muhammad SAW, dialah orang ahli kitab yang pertama kufur, dan dia mendapat dosa ke semua ahli kitab yang kufur kepada Nabi Muhammad SAW sehingga hari kiamat. Jadi dosa melakukan perbuatan maksiat yang pertama tu besar. Sebab tu jangan kita sekali-kali buat maksiat yang pertama. Jangan sekali-kali kita mengajar orang buat maksiat. Tapi jadilah kita orang yang mengajar orang buat baik. Kebaikan yang tak pernah orang buat, kita buat, maka orang tu, selagi mana orang tu, kita boleh pahala. Tapi na'udzubillah, kalau seorang itu mengajar kejahatan yang tak pernah orang buat situ, maka semua orang yang buat kejahatan tempat tu akan boleh dosa berlaku kepada dia, kepada orang yang pertama melakukan kejahatan. Sebab tu Tuhan kata wala takunu awwala kafirin, jangan kamu menjadi orang yang pertama kufur kepada Nabi Muhammad, kerana selepas itu semua orang yang kufur selepas kamu akan mendapat dosa dia. Kemudian kata Allah wala tashtaru ay tastabdilu, jangan kamu menukarkan bi ayati, dengan ayat-ayat aku, allati fi kitabikum min na'ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thamanan qalilan iwadan yasiran, jangan kamu menjual apa yang ada di sisi kamu daripada ayat Al-Quran yang menceritakan berkaitan dengan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu jual hanya untuk mendapatkan harta dunia yang sedikit. Minad dunia ay la taktumuha khawfa fawati ma ta'khuduna min safalatikum, jangan kamu menyembunyikan kebenaran kerana kamu takut hilang apa yang kamu akan ambil daripada orang yang rendah di kalangan kamu. Jangan kamu sembunyikan kebenaran hanya untuk kamu mendapat hapuan dunia yang sedikit. Tapi itulah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka menyembunyikan kebenaran hanya untuk mendapat keuntungan dunia yang sedikit, kerana mereka ingin untuk menguasai ekonomi di Madinah. Jadi sebab itu mereka tidak ingin memberikan ekonomi kepada orang Islam. Dia masih nak kekal dengan pasar orang Yahudi di Madinah tu. Jadi kalau dia masuk Islam, dia kena masuk di pasar orang Islam. Dia kena berniaga bersama dengan orang Islam. Jadi untuk mendapat habuan dunia yang sedikit, maka orang Yahudi tidak menyebut tentang kebenaran yang mereka tahu dalam kitab Taurat, bahawasanya Nabi Muhammad SAW ialah Nabi akhir zaman. Sehingga seorang Yahudi, Abdullah bin Salam, dia kata, kali pertama aku melihat Nabi Muhammad SAW, aku tahu dia lah Nabi akhir zaman, dan aku lebih kenal dia lebih daripada anak aku sendiri. Kata Abdullah bin Salam, seorang ulama di kalangan Yahudi yang masuk Islam. Jadi orang Yahudi tahu kebenaran, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran hanya untuk mendapatkan habuan dunia. Zaman sekarang ni ramai orang yang menyembunyikan kebenaran hanya untuk mendapatkan duit. Dia tahu orang itu buat salah, tapi dia senyap. Kenapa? Kerana disuap. Ataupun dia disuap untuk menjadi saksi palsu. Orang beri 500 riyal, saksilah bahawa dia ni buat sekian. Menyembunyikan kebenaran, mengatakan kebatilan. Jadi itu perangai orang Yahudi. Mereka menyembunyikan kebenaran hanya untuk mendapat habuan dunia yang sedikit. Wa iyya yafattakun, maka hanya kepada akulah, kata Allah, kamu takut. Khafuni dzalika duna ghairi. Kemudian teguran Allah Subhanahu wa taala, wala talbisu ay takhlitu, jangan kamu takhlitu maksud campur ataupun putar belik al-haqqa alladhi anzala alaikum bil batil, dengan kebatilan. Jangan kamu putar belikkan kebenaran dengan kebatilan. Alladhi taftarunahu, yang kamu kebatilan yang kamu dakwa itu. Wala taktumul haq, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran, iaitu tentang na'ta Muhammad, tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui kebenaran itu, annahu haqqun. Jadi orang Yahudi ni ialah bangsa yang suka putar belik. Dia menjajah Palestin, tapi dia kata dia dizalimi. Dia kata dia tidak menzalimi rakyat Palestin.
Dia kata dia kembali kepada tanah dia, sedangkan mereka menzalimi rakyat Palestin. Dia banyak memutar belikkan kebatilan, dia kata kebenaran, menggaburi mata rakyat dunia ini dengan benda yang batil. Sedangkan apa yang dia buat itu ialah kejahatan, kejahatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang Yahudi kata gua Syekh Ali Jumaah hafizahullah, orang Yahudi ini dalam kitab mereka dia tulis dah, kalau kamu kembali ke Palestin kamu akan dilaknat oleh Allah. Jadi orang pendeta-pendeta Yahudi dia tahu kalau Yahudi kembali ke Palestin mereka akan dilaknat oleh Allah. Jadi apa yang dibuat sekarang ni ialah orang Yahudi yang tidak dipersetujui oleh orang pendeta-pendeta Yahudi. Sebab tu disebut Zionis. Orang Yahudi yang keluar daripada agama asal dia, dia nak rebut balik Palestin. Baik. Wa aqimus salat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah solat. Wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rokoklah kamu bersama dengan orang-orang yang rokok. Kata Imam Suyuti, sallu ma'al musallin, solatlah kamu bersama dengan orang yang solat, iaitu Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Wa nazala fi ulama'ihim, ayat ini turun kepada ulama-ulama mereka. Wa kanu yaquluna li aqribaihim al-muslimin uthbutu ala dini Muhammad fa innahu haqqun. Baik. Jadi antara teguran Allah Subhanahu wa taala, Allah kata semayanglah kamu, tunaikanlah zakat, rokoklah kamu bersama dengan orang-orang yang rokok. Jadi para ulama tafsir mengatakan ayat ini turun kepada ahli kitab. Walaupun mereka tidak sah kalau mereka semayang, kalau mereka tidak tunaikan zakat tidak sah. Tapi masuk ayat ini, masuklah Islam, masuk Islam dulu, kemudian dirikan sembahyang, kemudian tunaikan zakat, dan kemudian barulah boleh rokok bersama dengan orang-orang yang rokok. Kenapa? Kerana dalilnya rokok itu ialah satu ibadat yang tidak ada dalam agama Yahudi. Sembahyang ada, sembahyang ada dalam ibadat Yahudi, tapi rokok tak ada. Jadi bila Tuhan kata wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, tunaikanlah solat, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rokoklah bersama dengan orang-orang yang rokok. Maka maksud bukan solat seperti orang Yahudi, tapi maksudnya masuklah kamu ke dalam agama Islam, kemudian kamu dirikan solat bersama dengan Nabi Muhammad dan para sahabat, kamu tunaikan zakat bersama dengan mereka, dan kamu rokok bersama dengan orang-orang yang rokok di kalangan sahabat Nabi. Kerana rokok itu tidak ada dalam ibadat kamu, tidak ada dalam agama kamu. Ada lah, insya-Allah nanti kita akan sambung ayat ke 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.